Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera pada semua yang melihat video saya kali ini. Saya ucapkan anda sihat walafiat dan berjaya dan setiap hari dan profit selalu. Okey, mengenai trendline yang saya cuba ajar di dalam uh, channel yang saya bagi, dalam grup yang saya bagi itu. Okey, macam mana kita nak tarik trendline? Macam mana kita nak apa ni? Nak tahu pergerakan suatu benda tu, pergerakan price tu, market tu nak ke mana. So mungkin ada yang keliru, ada yang tahu dan ada yang tak tahu bagaimana kita nak tarik trendline. Okey. So, trendline ni terbahagi kepada dua. Trendline ni ada major trendline dan ada minor trendline. So yang saya lebih gunakan adalah major trendline. Sebab apa? Kita nak lama. Okay, pergerakan tu agak lama. So trendline ni kebanyakan berlaku di dalam market apabila market ni tengah trending. Okay, dia sangat orang kata sangat terbaik bila keadaan trending. So kalau dalam sideways saya tak berapa prefer sangat untuk trendline ni, sebab sideways ni dia naik atas turun bawah, naik atas turun bawah kan. So trending ni kalau dia pergerakan, dia akan pergerakan turun dan cuba naik. Okey, kali ini saya akan tunjukkan macam mana saya menggunakan trendline pada anda semua. Okey, saya menggunakan trendline. Okey, saya cuba ambil trendline. Alright, ini adalah trendline. Okey, dan ini adalah trendline dan saya akan tarik. Okey, saya contoh dia. Okey, saya akan carikan di mana trendline yang sedia ada. Shadow high yang paling tinggi setakat ini adalah seperti di atas ini. Okey. Sebelum tu saya cuba nak info. Saya akan tarik trendline pada time frame H4 ke atas sahaja. Saya tak akan tarik trendline pada time frame kecil seperti H1 dan ke bawah. Saya gunakan trendline menggunakan H4 ke atas. Alright, faham? So, apa yang anda lihat di sini, di atas ini terdapat satu trend. Okey, maafkan saya. Okey, saya ulang semula. Di atas ini terdapat satu trend shadow high. Alright, terdapat satu shadow high di atas ini. So, ada yang kebanyakan dia akan ambil kat body closing price, ada yang trader kat closing price ni, dan ada yang ambil kat shadow. Macam saya, sekarang ni keadaan market naik ke atas. Adakah shadow ini dikira price? Yes, bagi saya shadow ini di atas ini dikira sebagai price. Sebab apa? Pergerakan dan naik ke atas, price dia naik ke atas, singgah ke atas dan membuat closing kat sini. Alright, membuat closing kat sini. So, bagi saya ini pun price. Yang shadow ni di atas ni adalah price. Okey, anda nampak shadow yang di atas ni adalah price. Jadi, saya akan tarik daripada shadow. Okey, saya gunakan shadow high ni, saya akan marking kat sini. So, di manakah saya perlu tarik, perlu letakkan? So, anda boleh letakkan di sini pun boleh, di sini pun boleh. Okey, di area ni pun boleh. So, bagi saya sebelum pergerakan, okey, saya akan tarik trendline di sini. Alright, saya akan cantumkan trendline yang high ni, yang di atas ini, sehinggalah ke bawah. Okey, anda lihat. Okey, dah tercantum. Lihat di sini, trendline dah bercantum. Alright, bila dah bercantum, di sini pun anda boleh tarik trendline sebenarnya, tapi pergerakan dah jauh. So, saya akan tarik ini dalam keadaan trending. Alright, ini dalam keadaan trending. Yang sekarang ni kita nampak market tengah turun. Okay, market tengah turun dalam keadaan trending. So, ini adalah cara saya untuk menggunakan trendline. Okay, saya akan cari high shadow di area ni dan juga high shadow di atas ini untuk mencari
trend menaik. Okay. Kalau kita nak tarik trend menurun, saya akan tunjukkan sebentar lagi. Dan kita lihat pergerakan dia. Ini anda bayangkan di sebelah ni belum terjadi apa-apa. Alright. So, anda lihat satu candle telah melepasi trendline yang ini, yang kita tarik trendline ni. Dan candle ini pun dah close di atas OHL sini, candlestick ni dah close di atas trendline. So, bermakna itu dipanggil sebagai breakout. Ia sama konsep seperti SNR. Okey. Tapi bagi saya, anda jangan entry dahulu di sini ke, jangan entry dahulu di atas ini ke, jangan entry dahulu. Bayangkan di sebelah ni belum terjadi. Alright. Bila belum terjadi, anda jangan entry dulu. Kita tunggu dia retrace semula. Okey. Kebiasaannya market dia akan naik dahulu. Memang dia akan naik dahulu. Tapi sekiranya anda entry di sini, memang anda profit, tapi anda kena tahu pergerakan dia naik dan juga akan turun. So, bila dia naik, dia pasti akan turun. So, bila dia turun, dia akan membuat retrace kat situ. So, anda lihat di sini, okey. Pergerakan dia, cuba bayangkan anda entry di sini. Sebentar. Okey, anda entry di sini. Memang dia naik. Betul? Memang dia naik ke atas. Dari sini dia naik. Pop. Anda profit betul. Tapi tengok keadaan dia. Apa yang saya katakan? Trend bila market akan naik pasti akan turun. Bila turun dia akan membuat satu support. Okey. Akan membuat support. Okey, dia turun. Lihat. Ada tak dia turun? Alamak. Okey. Lihat ni. Adakah dia turun? Pop. Dia akan turun. Betul. Dia akan turun. Ini entry korang. Okey, ini entry korang. Ini entry korang. So dia akan naik. So bila dia akan retrace semula. Dia akan membuat satu resistance di atas. So, apa yang korang perlu buat? Marking resistance ini. Okey, marking resistance ini. Pop. Ini adalah resistance. Macam mana nak cari resistance? Saya dah tunjukkan di pembelajaran kita sebelum ini. Marking ini sebagai resistance. Dan dia akan retrace semula. Bila dia retrace semula, apa yang anda lihat? Dia akan retrace dari atas. Okey, dia ke atas dan turun ke bawah, membuat support. Bila dia membuat support, akan ada bullish engulfing. Bila ada bullish engulfing, nak tunggu apa lagi? Entry lah. Di situlah tempat untuk anda entry. Ataupun kebiasaannya dia naik dan akan turun sehingga menyentuh trendline yang anda buat. Baru dia akan naik. So, bila anda buat naik, anda buatlah support, marking support di bawah ini. Ini sebagai contoh. Okay, saya akan marking support. Bila marking support, saya akan tandakan dia sebagai warna merah. Alright. So, bila ada support, anda nampak bullish engulfing di sini. Ada engulf kat sini. Bila ada engulf, pergerakan market dia akan retest dahulu sehingga menyentuh yang candle ini. Bila menyentuh candle ini, terus akan buat pergerakan menaik. Lihat. Anda entry di sini. Betul? Anda entry sini. Kan dia floating lagi. Kalau dia anda entry sini, kalau dia buat support di sini, tak akan ada floating banyak. So, sekarang ni itulah cara saya.
saya akan cari bullish engulfing untuk dan mencarikan marking sebagai support. So anda lihat, dia naik. Bayangkan anda di sini entry, anda entry di sini. Okay, saya marking. Anda entry di sini. Alright. Anda entry di sini. Cuba anda lihat Okay. Anda marking di situ. So, lihat tak? Ada floating tak? Memang ada floating. Tapi taklah banyak seperti yang di atas ini. Floating. Ya, floating. Dan anda scroll. Pergerakan terus menaik. Betul tak? Yes. Yes. Dan yes. Dan yes. Dan good. So, bila ada terjadi macam ini dipanggil pattern double top. Bila double top sampai di sini, orang akan sell. Bila terjumpa double top, pop di sini pula, then so sell. So, itulah kegunaan trendline. So, pada anda semua, jangan lupa rajin-rajinkan backtest menggunakan trendline. So, bagi saya, jangan entry selepas breakout. Tunggu dia retrace semula, baru anda entry. Itu saja daripada saya. Bye-bye. Dan berjumpa lagi di dalam pembelajaran seterusnya di grup T2J Legacy FX bersama saya, MIB Azlin, broker JMIH. Bye-bye.